Dengan tajuknya semua jadi konten seperti mana yang saya dah war-warkan tadi. Dan mungkin dalam kalangan penonton sekarang ini yang pernah melihat satu video yang sebenarnya tular di mana seorang rider kena sekolah buat live tak hormati keluarga mangsa kemalangan maut. Jadi cerita dia macam ni, Fiza. Di jalan raya berlaku kemalangan dan individu ini tadi bukan sahaja melanggar sensitiviti dengan berhenti dan melihat dan ambil tahu apa yang sedang berlaku, tetapi juga buat live semasa keadaan itu sedang berlaku sehingga menyebabkan kemalangan maut sebenarnya. Jadi sensitiviti yang seperti ini yang tidak dijaga ni yang menimbulkan kemarahan masyarakat secara generalnya, dan ini juga yang akan kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan kenapa semua benda nak dijadikan konten. Dan untuk kita ketahui dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini, kita bersama dengan 3 orang tetamu kita di studio. Sahabat saya di hujung sana, Amin Idris, apa khabar? Apa khabar pengacara TV terbaik dan juga pengacara TV popular. Saya berada dalam kalangan golongan ASA lah. Tanah juga tercalon. Betul. Sebelah menyebelah. Ya. Okey, dan kita juga bersama dengan Amin Masdi. Apa khabar, Amin? Saya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia buat sembahan masa Seorang lagi yang membuat persembahan. Iya, betul. Kita bersama. Di kapet kita bersama dengan Sar Suhairi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. Baik, Fiza. Nak bercakap tentang topik pada hari ini. Saya kira kan zaman sekarang ni kalau berlaku apa-apa keadaan, apa yang kita keluarkan dulu adalah telefon pintar. Betul. Sebab yalah mungkin ada setengah orang ingin merekod momen dan sebagainya, tetapi menjadi masalah apabila tak kena tempat, tak kena gaya dan melanggar sensitiviti sesetengah perkara. Sebagai permulaan ataupun mukadimah, kita nak tanya dulu kepada rakan-rakan selebriti kita ni, untuk Sarah sendiri kan. Apa yang Sarah rasakan apabila Sarah melihat keadaan di mana seseorang itu terlalu gilakan konten sampai setiap sisi dan sudut dalam kehidupan seharian dia tu adalah berpaksikan untuk membuat konten? Sebenarnya dalam kehidupan ni Sarah faham macam Kak Yuna nak cakap tadi, kita nak record moment, semua benda yang kita nak bila tengok balik tu macam rindunya dan sebagainya, tetapi kita ikut situasi juga. Kadang-kadang kalau benda tu melibatkan orang luar, orang lain yang mungkin kita tak tahu orang itu boleh terasa dengan kita ataupun tidak. Jadi untuk Sarah, kita limitkan kepada benda yang untuk kita sahaja. Mungkin tak adalah yang satu konten yang kita record tu mungkin mengaibkan seseorang. Kadang-kadang benda tu kita tak nampak atau tak sedar. Jadi bahayalah sebenarnya kalau kita terlalu banyak record benda-benda yang macam mungkin tak ada kena-mengena pun dengan kita sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama dah lah kita record, kita post juga, kita share lagi. Kadang-kadang benda tu pun boleh mendatangkan fitnah dan sebagainya. So sangat-sangat susah untuk macam kita kadang-kadang bila buat salah dengan seseorang tu kan, kita nak kena berjumpa, nak kena minta maaf dan sebagainya. Itu dah jadi satu perkara yang orang kata leceh lah untuk kita fikirkan untuk masa-masa akan datang. Jadi Sarah rasa lebih baik kita kalau nak record sesuatu, nak post sesuatu, kita tengok balik. Kita tengok dulu sesuai ke untuk tontonan, siapa yang boleh melihat, siapa yang sepatutnya tak perlu melihat perkara-perkara sebegitu. Jadi untuk Sarah, lebih baik kita minimalkanlah benda-benda yang kita post. Okey. Tapi kita bercakap tentang dalam konteks sebagai seorang selebriti, mungkin ada perbezaannya dengan mungkin kita yang diberi pilihan untuk bermain media sosial ini dan juga dengan golongan selebriti. Kadang-kadang ini adalah kekangan kerja kita. Memang ini tanggungjawab yang diberikan. Macam Amir sendiri, kadang-kadang konten itu diberi. Konten itu telah pun ditetapkan. Tapi Amir sebagai seorang individu, sebagai seorang selebriti, adakah Amir memang ada ketegasan? Oh, kalau konten sebegini saya tak nak buat. Kalau konten yang boleh menimbulkan isu-isu yang tak sepatutnya, saya tak nak buat. Bagaimana dengan Amir? Bagi saya, konten ni dah jadi sebahagian daripada lifestyle kita. Untuk kita semua, kita tak boleh lari zaman sekarang. Bangun tidur je, 90% majoriti akan cari phone untuk tengok what's new. Mana awak tahu ni? Saya lah salah seorang tu. Kita bangun je, sama ada nak check pukul berapa jadual. At the same time, kita akan somehow automatically kita akan buka media sosial untuk tengok what's new. And konten ni bagi saya, dia adalah, it's either the best thing or the worst thing. The best thing being is that the content is becoming an example, reference ataupun dijadikan contoh untuk masyarakat, especially the kids zaman sekarang ni. The worst thing is being something yang dia akan menjadi kemudaratan untuk semua orang atau keburukan, which is benda-benda yang tidak sepatutnya kita share, seperti kita punya personal life ataupun aib-aib orang yang tak perlu kita cerita pun.
kita tak perlu nak post pun. So it's either the best thing or the worst thing daripada konten ni. So daripada kerjaya kita semua ni, of course kita menggunakan media sosial as a platform untuk menjadikan contoh kepada orang luar sana. So any good content saya akan terus share. Any bad content ataupun konten yang tidak sepatutnya, memang saya ada prinsip saya sendiri. Saya akan pegang dengan prinsip which is I am being the example ataupun the public figure yang mungkin budak-budak tengok untuk menjadi contoh. Betul. So kita sekarang ni merisaukan generasi yang akan datang. Generasi kita yang sekarang ini mungkin kita boleh lagi decide yang mana bagus, yang mana tak bagus. Kita boleh tapis lagi. So, generasi kita sama kan? Sama, kita sama. Kita semua sama rasa. InsyaAllah. InsyaAllah sama lah. Buat macam ni pun sama. Okey, tapi kan Amir, apa yang Amir cakap tu kan, Fiza, betul juga tau. Apabila kita zaman sekarang ni, yelah, bila bangun tidur, sebelum nak tidur, mesti tak akan scroll, tengok apa konten yang baik, dia akan jadi the best thing. Apa konten yang tak baik, dia akan jadi the worst thing. Dia tak ada tengah-tengah. Dia in between itu je lah. Tetapi mungkin Bro Amin boleh kongsikan juga. Kalau bercakap tentang konten, salah ke kalau seseorang itu hidupnya tidaklah nak kata berpaksikan konten, tetapi mungkin itu adalah sumber pendapatan dan pencarian hidupnya. Tetapi adakah salah sekiranya ianya menjadi sesuatu yang dah jadi di luar kawalan sampai melanggar sensitiviti, tak kira tempat, tak kira waktu dan keadaan, buat je konten tu? Manusia sekarang ni, saya ada baca sebab 2-3 bulan ni saya banyak dapat jemputan talk tentang mental health. So saya ada go through beberapa jurnal, antaranya jurnal daripada World Psychologist Association. Dia menyebut antaranya dunia sekarang mengalami krisis oversharing dan juga krisis disebut sebagai over attention stigma, di mana oversharing ni semua benda dia nak share. Niat asalnya bagus, tetapi bila dia overshare, dia jadi tak bagus. Yang kedua tentang attention. Memang dalam Islam pun attention tu adalah fitrah. Contoh bukti paling simple, saya ada tulis dalam buku saya Magnet Day di tahun 2009. Manusia, baby bila lahir dia menangis. Kan, antara sebab dia menangis sebab dia nak attention daripada ibu dia, fitrah. Even kalau budak tu tak menangis pun dia akan kena tepuk bagi dia menangis. Dan bila dia dah dikeluar daripada perut mak dia, even dia tak boleh cakap. Tapi macam mana cara dia nak bagi tahu dia lapar? Dia menangis. Bakal ibu insya-Allah dah jadi ibu, dah faham kan. Dan saya pun dah beberapa kali membuatkan isteri saya beranak. Kan? So kita tahu macam mana budak berinteraksi. Nak sebut bahawa mahukan attention adalah fitrah. Tetapi bila dia sudah overdo, maka dia sudah menjadi masalah. Dan kita tengok sekarang, kenapa ramai wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, kan, wartawan-wartawan yang apa? Kak Jen. Kak Jen kan. Kak Nap pun ada kan. Kak Jenap mungkin? Dia tak fikir dah etika ke tak etika. Wartawan pun nak buat apa-apa, dia ada etika dia. Betul. Kan? Ada certain gambar tak boleh main tunjuk, kena blur. Betul. Kan? Jadi kenapa? Di sana ada undang-undang. Tetapi bila kita overshare, over attention seeking, masa itulah dia sudah menjadi masalah porak-poranda dalam masyarakat. Kita nak kongsikan tentang overshare dan overthinking ni ataupun overdo ni. Antaranya kadang-kadang kalau kita lihat sekarang, kalau dulu kita cakap tentang konten dan juga aib ni. Dan kadang-kadang ada perkara yang kita rasa tak patut dikongsikan. Contoh hal rumah tangga kita, apa yang berlaku dalam rumah tangga, pergaduhan, perbalahan ataupun anak-anak kita. Kadang-kadang kita berkongsi sesuatu tentang anak-anak kita, kita share video dia, tapi bila dia meningkat dewasa dia rasa malu sebab kawan-kawan kat sekolah boleh nampak, boleh tahu apa yang berlaku kepada dia, apa kekurangan dia dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan sekejap lagi. Tapi kita dengarkan dahulu pandangan orang ramai tentang topik kita hari ini. Ya, jangan just buat konten, buat video, just post immediately. Sebelum you post, you kena tengok dulu. Tapis dulu, few times, is it suitable? Sesuai tak saya nak post ni dekat media sosial kan? Pada saya macam tak perlulah semua peribadi nak tunjuk kat umum kan. Macam tak ada live macam secret sangat kan. Saya pilih. Tengok konten yang macam masak-masak ke apa ke. Yang tu saya memang follow lah. Tapi yang macam yang macam buang-buang masa tu memang saya tak ikut. Kalau macam isu macam hal rumah tangga ke, walaupun dia nak jadikan itu konten,
So nanti masyarakat sekeliling tu macam akan fikir benda tu betul, tak patutlah. So sebab kita ni kalau contohlah, kalau kat sosmed sekarang ni ramai je yang boleh tengok budak-budak apa semua. But when it comes to content yang macam membina, yang macam I boleh bagi macam karamin ke apa ke, yang tu one of the contoh yang kita boleh ikut lah for the content. Basically macam my personal life je, what I do every day. Macam I pergi satu tempat, so macam a very random macam I spend time with my friend, so I just post it. Itu ada pendapat orang ramai tentang topik kita, iaitu segalanya jadi konten. Dan sebelum kita kembali bersama dengan tetamu kita di studio Fiza, saya nak baca komen oleh rakan kita di Facebook, dan ini juga adalah salah seorang daripada penonton setia wanita hari ini yang selalu menghantarkan komen. Okey, iaitu dari Haziq Raji. Dia kata, semua jadi konten, semua memerlukan perhatian. Rugi jika melepaskan tapi terlupa diri sudah lalai melakukan yang tidak sepatutnya. Boleh tapi berpada. Jika tidak, nanti terkena undang-undang atau kecaman, berpunca kontroversi diri sendiri. Kena ada ilmu. Saya kira apa yang Haziq Raji kongsikan ni kan, Fiza, adalah sangat-sangat penting. Yang mana kita sekarang ni kan hidup, bukan sekarang ni, daripada dulu. Betul. Kita hidup dalam keadaan negara yang ada undang-undang. Hidup dalam keadaan bermasyarakat. Bukannya kita seorang sahaja. Dan mungkin ini juga yang nak tanya kepada Sarah dan juga Amir khususnya kan. Sekiranya kita nak membuat apa-apa konten, perlu dan pentingnya juga untuk kita cek terlebih dahulu. Betul, boleh setuju. ke tidak nak buat konten ni. Kadang-kadang kita buat sebab kita rasa ikut sedap diri kita. Terutamanya kan Fiza, bila dah mendapat perhatian yang tinggi, likes dah ribu-ribu, algoritma views dah ratus-ratus ribu. Sorry, tak ribu, juta. Sorry. Juta. Betul. Apabila mendapat perhatian yang sebegini, mungkin kita rasa seronok tapi kita dah mengenepikan faktor dari terutamanya mungkin perundangan ataupun dari segi perkara-perkara yang tidak melanggar batasan dan sebagainya. Menurut Sarah? Untuk Sarah, kadang-kadang bila kita share sesuatu di social media tu, mungkin kita tengok okey je. Oh, tak ada masalah. Ini seronok, orang suka tengok benda-benda macam ni. Tapi dalam masa yang sama, kita kena fikir juga consequences-nya. Orang kata implikasi terhadap benda yang kita share dalam social media. Jadi mungkin kat kita rasa macam tak ada apa. Tetapi sebenarnya ada banyak side yang orang tengok, kenapa macam ni? Ada orang melihat, kenapa pula dia share, dia berpakaian sebegini. Tapi kita rasa macam, benda tu macam funny, benda tu kelakar. Tapi dalam masa yang sama, ada orang melihat yang sebenarnya tak perlu pun share perkara-perkara sebegitu. Dan kadang-kadang kalau kita share video orang terutamanya, mesti kita nak minta kebenaran. Betul. Kita tak nak buat sambil lewa. Kita, tak apa, orang ni okey je. Kita selalu assume yang orang yang kita record tu, orang yang kita post, dia okey. Tetapi sebenarnya kita patut tanya individu tersebut sama adakah video atau gambar ni boleh kita share. Kan, kalau mungkin orang tu rasa tak selesa, alamak dia posing benda lain lah, tak selesa lah, alamak orang tengok saya mungkin nampak benda-benda lain yang tak sepatutnya, dia rasa tak selesa. Jadi kita sebenarnya kena ambil kira juga kehormatan seorang tu, mungkin dia nak menjaga. Ada mungkin serta-serta benda yang dia tak selesa untuk share. Jadi sangat penting untuk kita fikir sebelum kita tapis dululah konten kita. Apa-apa yang kita nak post tu, kita tanya, adakah ianya sesuai? Mungkin di mata kita okey, mungkin kita boleh tanya orang-orang terdekat, mak ke, adik-beradik ke, tak apa ke kita post macam ni dan sebagainya. Jadi untuk Sarah, kita better untuk tapis lah konten-konten sebelum kita post. Perlu tapis sebenarnya. Setuju. Dan Amir, di situlah datangnya privacy. So orang kata close privacy friend ni, close friend. Betul, dengan orang-orang yang kita percaya. Hijau tu ya. tapi tiba-tiba yang close friend tu ada 20 juta orang. Kalau saya pula kadang-kadang close friend tu, saya memang ada benda yang nak tujukan untuk orang tertentu je. Ada. Hashtag ultrasa ya. Itu dah jadi konten personal lah. So yang untuk public ni, media sosial basically, datangnya situ orang kata privacy dan juga penghormatan diri kita terhadap orang ramai. Kadang-kadang media sosial ni tak perlu semua benda kita post. Betul. Sebab kita kena ingat tak semua orang dalam dunia ni ada apa yang kita ada. Kita kena hormat juga benda tu. Takut apa yang kita post yang tidak memberi manfaat tu akan menjadikan satu benchmark yang tidak bagus. So bila kita letak benchmark tu, takut orang rasa macam dia ni dah dapat apa semua ni kan. Walaupun dia tak tahu kita punya struggle ataupun kita punya susah macam mana. So dia rasa macam senang je dia dapat ni. So mindset dekat situ untuk
mendapat atau mengejar impian tu dah lain. Dia rasa macam dia ni senang je dapat apa yang dia nak, aku susah so aku tak boleh. So motivation tu dah tak ada kat situ. Okey. Amin, ini mungkin Amin boleh ulas apa yang Amin cakap ni. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita, bila kita ni ada perangai kita ni berbeza-beza. Kadang-kadang kita rasa kita tak nak kongsikan apa yang mungkin aktiviti kita di luar. Mungkin ada dalam kalangan penonton-penonton rasa macam orang tak perlu tahulah apa aktiviti dia di luar bersama dengan rakan-rakan dia ataupun ahli keluarga dia. Tapi nanti orang lain kata, alah Caca pula, share je lah. Macam tu. Macam tadi macam apa yang Amir katakan tadi. Ini yang kita nak lihat sebenarnya. Bila cakap tentang kongsi, semua jadi konten ni. Kadang-kadang isu-isu peribadi, perkara-perkara yang sepatutnya kita kongsikan dengan orang-orang terdekat dengan kita, semua dah dikongsikan. Daripada perkara yang sepatutnya kita simpan aib tersebut, kita sendiri yang membuka aib tersebut, yang kadang-kadang kita tak sedar yang benda ni dia akan kekal di media sosial ni sampai bila-bila. Anak kita ke, bakal pasangan ke, pasangan yang baru ke, ataupun dan sebagainya, mungkin akan mendapat kesan daripada apa yang kita kongsikan ini. Dia pertama sekali, bila cakap pasal aib ni, kita selalu bincang jaga aib orang kan. Kita lupa jaga aib sendiri. Kan? Dalam hadis Nabi sebut yasrullahu ala abdin fid dunya. Tidak ada yang Allah Taala jaga aib seseorang itu illa satarahullahu yaumil qiyamah. Melainkan Allah jaga aib dia pada hari kiamat. Maknanya bila kita jaga aib orang, Allah Taala jaga aib kita di hari kiamat. Dan bila kita jaga aib kita, Allah Taala jaga aib kita juga di hari dunia. Kadang-kadang masalah rumah tangga, tapi kita share duk berbalah di social media. Kan tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan isteri. Bila berlaku penceraian, dia duk share di social media. Kita ni ada masalah, tujuan kita adalah menyelesaikan masalah. Bila share di social media, dia tak menyelesaikan masalah. Dia menambahkan lagi masalah. Dan lebih memalukan, anak-anak bila dah besar, benda tu kekal. Dan kalaulah orang tu meninggal, pasport pula tak tahu siapa, kan? Maka dia takkan boleh di-delete dan ia akan menghantui anak kita sampai ke mati. Orang kata once dah masuk internet, it's permanent. Yes. Tak kisahlah delete ke tak delete ke. Benda tu dia ada kat situ. Orang screenshot lagi. Orang bukan setakat duplicate. what happened in Vegas, stay in Vegas. What happened in the social media, stay in the social media. Tu satu. Satu lagi, saya nak bagi tahu, dia ada kaitan dengan Sarah dan juga Amir sebut tadi, soal undang-undang. Sebab tu saya bagi talk untuk budak-budak universiti, budak-budak sekolah menengah yang nak jadi influencer. Sebab tu kau kena pergi sekolah. Sebab tu kau kena masuk universiti, pergi college. Sebab kat situ kita bukan hanya belajar apa yang ada dalam degree tu, tapi kita belajar common sense. Kita belajar apa undang-undang. Kita belajar interaksi, kita belajar komunikasi. Kita belajar sensitivity. Sebab kita masuk universiti, kita akan bergaul dengan pelbagai bangsa. Kita belajar pasal kehidupan life kan. The most important thing kan. It is the most important thing. Tapi bila kau tak masuk universiti, you are lack of common sense. You tahu konten you je. Akhir sekali you buat benda yang you tak sangka melanggar undang-undang. Betul. Contoh, ingat tak isu Abang Bas itu kan? Saya tak menghukum dia sama ada dia niat jahat ke tak niat jahat. Itu hati dia, wallahualam. Tetapi disebabkan dia buat konten, dia tak sedar dia telah melanggar pertama Akta Kanak-kanak 2001 pinaan 2017. Dia telah melanggar Akta Jenayah Seksual 2017. Itu semua adalah undang-undang. And remember, ignorance of the law is no excuse. Betul. Dan saya nak ambil sedikit apa yang Bro Amin katakan tadi kan. Mungkin kan Ami, Sarah, apabila kita sebagai masyarakat menutup mata dan melihat perkara yang menjadi kebiasaan itu sebagai okey dan tidak melanggar undang-undang. Dia tutup mata satu. Tukang share. Jadi enabler pula. Tetapi mungkin di hujung perbincangan kita ni kan, Amir dan Sarah boleh kongsikan juga dari sudut sebagai seorang public figure, yang mana apa sahaja yang kita kongsikan terutamanya, apa sahaja yang diceritakan, yang di-share di media sosial dan sebagainya, ini sebenarnya memberi kesan dan impak. Baik dari sudut moral ataupun dari sudut perundangan, semuanya ada timbang keseimbangan. Betul. Silakan. Betul. Life is about balance, I think. Kan? So, semua benda dalam Islam pun mengajar kita untuk bersederhana. Itu yang saya diajar oleh family saya. So, macam mana pun kita di atas atau di bawah, sentiasa bersederhana. Termasuklah topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu media sosial ataupun konten. Semua benda, apa yang kita share, perlu bersederhana. Tidak perlu overshare ataupun kalau nak less overshare pun tak ada masalah. Yang penting kita tidak melampaui batasan. Less lagi bagus. Ya, betul. Close friend tadi. Close friend tu paling less kan. Tapi dalam kerjaya kita semua, kita memerlukan media sosial sebagai antara platform kita
mengembangkan lagi kerjaya kita. Exposure lah. Dan kita diberi tanggungjawab dekat sini bukan untuk tunjuk talent atau tunjuk hebat je. Kita diberi tanggungjawab, kita berada di sini dengan talent-talent kita ada ni bukan untuk menunjuk tetapi untuk memberikan impak dan juga inspirasi dan juga positivity untuk orang yang di luar sana memerlukan energi yang positif tu. Betul. Yang Kita kunci tu Amira. Yes. Kalau Sarah pula mungkin sedikit. Personally untuk Sarah sangat-sangat setuju apa yang Amir cakapkan tadi sebab kita ialah dalam life ni kita perlu ada balance itu. Kadang-kadang kita macam Sarah cakap kita rasa okey untuk share tetapi kita perlu tapis semula dan kita sebagai public figure mesti kita tak nak share benda-benda yang boleh memberi. Kita akan terus bagi yang terbaik. Betul, kita tak nak bagi. We will do our best untuk tunjuk the best. Yes, tak nak memberikan satu influence yang buruk kepada kanak-kanak especially yang besar. Amin, seringkasnya kadang-kadang dalam sibuk kita nak jadikan semua konten ni satu perkara yang kita sering kali lupakan, nilai kemanusiaan. That's why apa-apa buat konten bertanggungjawab atas konten you. Jangan kena saman baru nak minta maaf. Satu. Dan ingat kita nak share, jangan share at least 3 perkara. Pertama, nikmat kita yang dapat. Naik gaji ke apa ke, tak payah overshare. Kalau menang pengacara TV terbaik, okey, inspire orang. Betul. Okey. Yang kedua, jangan share kerap sangat kebahagiaan rumah tangga kita, kebahagiaan rumah kita. Kan? Duk sweet selalu. Sekali-sekala okey macam Yaina kan. Allah. Pengantin baru kan contoh. Baru lagi Ina ada lagi dicari. Dan yang paling penting ialah jangan share kesengsaraan orang lain. Okey. Ingat 3 perkara tu. Yes. InsyaAllah